Nerede hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Alhamdulillah, keutamaan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, idza kharajta min dunya sadaqatul haq khairul lana am batluha? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana umarukum khiyarukum wa khiyarukum asfiyarukum wa umurukum syura bainakum wa dhahrul ardh khairun lakum min batniha wa madadaha. Kana amarakum syirarukum wa aghniyatukum bukhalaukum wa umurukum ila nisaikum wa batnul ardh khairun lakum min batniha. Ya Rasulullah, jika kamu telah keluar daripada dunia ini, maka di atas bumi yang lebih baik atau di dalam untuk kamu. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pimpinan, yakni pemerintah kamu orang-orang yang baik, dan orang-orang kaya itu orang-orang yang dermawan, dan semua urusan kamu dimusyawarah bersama, maka di atas bumi lebih baik daripada di dalamnya. Tetapi jika pemimpin yang pemerintah kamu orang-orang jahat, dan orang kaya orang-orang yang bakhil, dan semua urusan kamu terserah kepada kaum wanita, maka di dalam bumi lebih baik daripada di atasnya. Itulah maksud hadis Nabi menyambung bicaraan dalam fadilah keutamaan sedekah. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni, ya Rasulullah, jika kamu telah keluar daripada dunia ini, maka di atas bumi yang lebih baik atau di dalam untuk kamu. Maknanya jika Nabi meninggal wafat dan tak ada mana yang lebih baik, Abu Hurairah menyatakan bahawa Nabi bersabda, jika pemimpin dan pemerintah kamu orang-orang yang baik, dan orang-orang kaya, dan orang-orang yang dermawan, dan semua urusan kamu dimusyawarah bersama, maka di atas bumi itu lebih baik daripada di dalamnya. Jadi kami sebut dengan Tuhan, nak menjadikan muka bumi yang baik, muka bumi yang bahagia, yang sejahtera, yang pertama adalah tonggak pemerintahan. Apabila pemerintah yang beriman, pemerintah yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan di atas muka bumi lebih baik daripada kita duduk di dalam. Itu kata Nabi. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah memberikan panduan kepada kita di dalam Kitabullah Al-Quran Al-Karim, syarat-syarat kita memilih pemimpin. Maka salah satu syarat itu pemimpin hendaklah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syarat yang membawa kebahagiaan dalam pucuk pimpinan dan juga semua rakyat yang ada di atas muka bumi dan semua orang yang ada di atas muka bumi. Jadi dengan itu
Bila pemerintah itu orang-orang yang baik, maknanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka sudah pasti pimpinannya dapat menjalankan pentadbiran dalam pengurusan dengan adil dan telus, elok dan sempurna. Tapi bila pemerintah tu jahat, habis ceritalah, al-maklum lah tuan-tuan. Jadi inilah yang menjadi masalah. Jadi sebab itulah yang kita lihat, saya nak kaitkan sedikit dengan peristiwa yang sedang melanda saudara mara kita di Mesir, bumi Anbiya, di negara Timur Tengah. Begitu juga yang berlaku di Syria, yang berlaku di Algeria. Jadi negara-negara teluk dalam keadaan yang bergolak dahsyat, dan umat Islam hari-hari disembelih oleh laknatullah dengan semudahnya. Jadi apabila pilihan raya berlaku di Mesir, rakyat telah menggulingkan Husni Mubarak, seorang pemimpin diktator, ejen kepada rejim Yahudi Israel laknatullah. Maka dilantiklah Dr. Mursi menggantikan pimpinan Mesir. Yang biodata Dr. Mursi ini seorang hamba Allah yang hafal Quran 30 juzuk, dan isterinya juga seorang hafizah, hafal Quran 30 juzuk. Anaknya 5 orang hafiz Quran. Itulah biodata yang saya dapat daripada sahabat balik daripada Mesir. Dan dia adalah salah seorang daripada pimpinan keanggotaan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin diasaskan oleh Al-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna. Mereka bukan pengganas. Yang pengganas mereka laknatullah, dan Israel Yahudi laknatullah, dan rejim-rejim yang lain. Ikhwanul Muslimin ialah gerakan Islam yang Dr. Mursi mengambil alih di atas mandat rakyat untuk menggobal undang-undang supaya dikembalikan balik daulah Islamiah dan undang-undang Islam di bumi Mesir. Itulah matlamat dan tujuan Dr. Mursi, bagi memikul amanah rakyat. Tetapi sedikit kesilapan dalam kabinet. Ketika mana Dr. Mursi membentuk, beliau memberi kepercayaan kepada musuh dalam selimut, kepada Jeneral Abdul Fattah As-Sisi. Jeneral Abdul Fattah As-Sisi merupakan Yahudi laknatullah, bukan Islam. Ini kesilapan Dr. Mursi. Maka akhirnya Jeneral Abdul Fattah As-Sisi menghalalkan senapan, menghunuskan senjata, lalu digulingkan Dr. Mursi. Inilah yang kita kena berhati-hati. Kita pun seandainya di Malaysia kita boleh merampas Putrajaya, kita boleh pegang, boleh merintah, benih pun tak boleh tinggal dalam Putrajaya. Kalau tinggal benih, beginilah keadaan akan terjadi kepada gerakan Islam di Malaysia. Percaya, tak boleh pakai langsung, kena buang basmi habis, sehabis-habisnya. Sedikit kesilapan. Dia menaruh harapan kepercayaan. Nama tak boleh kira tu. Sama juga di Iraq, Tariq Abdul Aziz. Tariq Abdul Aziz Yahudi laknatullah, panglima perang di Iraq, yang diberi mandat dan kuasa kepercayaan oleh Saddam Hussein. Ini kena berhati-hati. Bukan pada nama, pegangan akidah mereka. Jadi apabila dipegang oleh Jeneral Abdul Fattah As-Sisi, maka dengan jelas kita lihat dibebaskan Husni Mubarak daripada tahanan penjara. Yang hukum telah dijatuhkan oleh hakim, di penjara Husni seumur hidup. Tetapi kenapa bila Jeneral Abdul Fattah As-Sisi memerintah kerajaan haram di Mesir, dibebaskan akan Husni Mubarak? Sekarang berkurung di rumah tak ada apa-apa lah. Bebas. Satu perancangan yang mereka masih lagi bagi jeneral ni, bila dah tenang, besok dah balik, kata dia dalam keadaan aman, dia akan lantik semula Husni Mubarak menjadi pimpinan Mesir.
Itu perancangan Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi. Inilah keadaan tuan-tuan yang kita lihat. Musuh-musuh ni tiada lain nak menghancurkan Islam. Itulah kerjanya. Lalu mereka mengharamkan gerakan ikhwan. Gerakan ikhwan pergi berimpun tanpa membawa sebarang senjata, tangan kosong, hanya kain regang, kain banner yang diarak dan Quran. Mereka menulis di kain banner, salimna, kami nak kesejahteraan, bukan peperangan. Tetapi mereka dimuntahkan dengan peluru. Lalu dilaporkan dalam Reuters bernama dan sebagainya, mengatakan pihak tentera kerajaan menembak peluru getah. Peluru getah macam mana tembus perut orang mati habis, terburai perut, pecah kepala habis. Bakar masjid, jemaah dalam masjid, sebiji masjid dibakar, hospital dibakar. Dan kesempatan inilah juga digunakan oleh Ahmad Bashar, pimpinan Syria. Pada minggu lepas 1,500 orang serentak mati ditembak gas beracun. Amat menyayangkan hati. Tak sanggup kita tengok bagaimana jenazah-jenazah muslimin muslimat, anak-anak orang Islam di saat nak mati dalam keadaan terseksa, terhidu gas beracun. Tuan-tuan boleh tengok paparan dalam YouTube. Saya tak sanggup tengok. Betapa sakit dia. Memang mereka syahid, tapi tahap syahid itu dalam keadaan sungguh menyesalkan. Dan kesempatan ini juga digunakan rejim Yahudi di Palestin, lagi mengganas membunuh umat Islam di Palestin. Bertambah kuat Yahudi laknatullah di bumi Palestin. Inilah pemerintah-pemerintah yang jahat yang Nabi sebut, yang mereka nak menghancurkan Islam, nak porak-poranda jahanamkan Islam, yang Amerika laknatullah menangguk daya keroh, mengambil keuntungan di atas peperangan ini. Mereka nak kekayaan minyak di bumi negara Timur Tengah. Inilah yang perkara yang kita kena lihat. Yang Islam meletakkan bahawa pemerintahan itu penting. Inilah tonggak yang kita nak kepada pemerintahan Islam. Dan lebih kita menduka citakan pula pimpinan kerajaan Malaysia, dia membisu. Walaupun kita pihak ahli parlimen mengatakan minta diadakan sidang tergempar, usul tergempar di parlimen bagi mengutuk kelaknatan di atas musuh Allah melakukan ini, sampai hari ini tidak diambil respon di atas usul yang dibawa oleh pembangkang atau pihak ahli parlimen. Jadi bermakna kerajaan Malaysia merestui, redha umat Islam disembelih beramai-ramai, dibakar hidup-hidup di Mesir. Inilah pendirian kerajaan Malaysia. Tuan-tuan, kita amat duka cita. Sepatutnya Islam menggaris pandukan ini di atas dasar hubungan diplomatik. Islam menggariskan panduan di dalam Al-Quran, mereka boleh memutuskan hubungan diplomatik oleh kerana melakukan kekejaman di dasar undang-undang kepada umat Islam dan juga kepada bangsa lain. Dia boleh buat. Tapi kita diam membisu. Kita sibuk nak menyelamatkan anak-anak kita sahaja balik ke Malaysia. Kita tak nafikan itu satu keselamatan yang perlu kita ambil, tetapi hendaklah kita menerima usul untuk mengutuk tindakan Yahudi ini, mengadakan sidang usul tergempar di parlimen. Itu sepatutnya. Inilah tuan-tuan, pemerintah-pemerintah yang jahat ni. Sebab tu Nabi sebut, jika pemimpin pemerintah tu jahat, orang-orang kaya pun bakhil, dan urusan musyawarah pun tak dibuat,
lalu diserah kepada kaum wanita sahaja, maka waktu tu kata Nabi dalam bumi lebih baik daripada duduk di atas bumi. Sebab tu kita ni apa perkara pun kita kena musyawarah. Itu yang kita mengusulkan untuk mengadakan sidang parlimen, usul tergempar. Ni berdasarkan kepada kaedah yang ada Nabi sebut dah. Bukan saja-saja kita nak mengada-ngada nak buat dah, tapi kita mengadakan itu sebab Nabi suruh musyawarah. Musyawarah ni dalam bentuk pakatan. Kita bertemu semua, musyawarah mendapat satu kata sepakat, yakni kita mengadakan hubungan putus diplomatik. Itu yang dicadangkan juga oleh Setiausaha Agung Dewan Ulama kita, Dr. Ustaz Ghazali, Aman Razali. Dalam ucapan beliau, sepatutnya kerajaan Malaysia, dia kata, halau balik dan henti tutup kedutaan Mesir yang ada di Malaysia. Buat sementara waktu dia kena halau, putuskan hubungan diplomatik. Itu pendirian sepatut dibuat. Tapi seruan kita tuan-tuan langsung tidak diindah oleh pihak kerajaan yang ada. Inilah pendirian Malaysia yang amat mendukacitakan kita. Jadi kita sedar tuan, ini Islam suruh buat macam tu. Patut kita kena musyawarah, kita mengadakan perbincangan macam mana nak buat, apa yang patut kita buat. Tak kira parti merentah, tak kira pembangkang, dalam satu kata sepakat untuk menangani masalah isu umat Islam. Jadi sebab tu Nabi kata, jikalah di atas bumi ini kita tidak ada pemerintah yang baik, orang kaya pula bakhil, semua urusan serah kepada orang perempuan sahaja, tak ada kata putus, tak ada mesyuarat dibuat, penasihat pun dipakai perempuan sekarang ni. Kita pun baca dalam akhbar-akhbar telah dikeluarkan siaran dan diangkat martabat seorang wanita menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Wanita jadi penasihat. Betapalah membayangkan lemah dan dhaif yang tak mengikut langsung kepada jurusan Islam. Inilah Nabi kata lebih baik duduk dalam tanah daripada duduk atas bumi, jika begitu rupa. Itulah pandangan Rasulullah dalam hadis ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata pula, jika engkau dapat meletakkan tabunganmu, yakni simpanan kamu, di tempat yang tidak dapat dimakan oleh ulat dan tidak terambil oleh pencuri, maka laksanakan, iaitu dengan sedekah. Lalu Nabi SAW bersabda, man adda zakah wa qara dhaifal wa adda al-amanah faqad wuqiya syuhha nafsih, yakni an nafsahu al-bukhl. Siapa yang mengeluarkan zakat dan menjamu tetamu dan menunaikan amanah, maka ia telah terpelihara daripada kebakhilan, yakni telah terlepas daripada sifat bakhil ataupun kedekut. Jadi pandangan seorang perawi hadis sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang banyak merawikan hadis Nabi radhiyallahu anhu, dia kata, jika engkau dapat meletakkan simpanan kamu di tempat yang tidak dapat dimakan oleh ulat dan tidak dicuri oleh pencuri, maka laksanakan, iaitu dengan sedekah. Itulah yang terlebih baik. Kalau kita simpan pun tuan-tuan, lambat laun satu hari mungkin dia akan hilang ataupun berlaku masalah. Jika perkara tu kita simpan, mungkin juga yang jenis boleh dimakan oleh ulat ataupun anai-anai, rosak begitu saja, maka terlebih afdal, terlebih baik simpanan kita ialah dengan buat sedekah di jalan Allah. Itu pandangan perawi hadis Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada hilang begitu sahaja, daripada dimamah makan boleh sisa serangga, maka lebih baik barang tu kita simpan dengan buat sedekah. Bila kita buat sedekah, Nabi menyatakan pula,
man adda zakah wa qara dhaifa wa adda al-amanah faqad wuqiya syuha nafsi, yakni an nafsahu al-bukh. Siapa yang mengeluarkan zakat dan menjamu tetamu dan menunaikan amanah, maka ia telah terpelihara daripada sifat kedekut dalam diri mereka. Inilah keindahan dan kebaikan kita buat sedekah. Sahabat-sahabat Nabi tuan berlomba-lomba melaksanakan sedekah, sehingga kan sedekah ni pula barang yang dia sayang. Lalu diberikanlah ladang tamar yang subur, yang dalam ladang tu pula ada sebuah perigi dan airnya sejuk dan menenangkan. Nabi selalu makan. Maka sahabat menghadiahkan, sedekahkan kebun tamar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah sahabat. Maka Nabi pula merasa keadaan sedekah itu lalu diimarah dan dimakmurkan kepada seluruh umat Islam, bukan Nabi guna untuk seorang. Ladang kurma dihadiah, disedekahkan kepada Nabi. Hak barang yang dia sayang dia kasih. Itulah yang paling afdal yang dituntut dalam bab sedekah. Dibicarakan dalam ni di awal dalam tajuk bab sedekah. Nabi kata yang sedekah yang paling baik, sedekah yang banyak, sedekah yang diberikan hak yang dia sayang. Di permulaan bab sedekah ni, boleh rujuk balik dalam kitab ni dah sampai dah jauh dah, rujuk balik di awal. Jadi kita yang mengeluarkan zakat, menjamu tetamu, menunaikan amanah, maka ia terpelihara daripada sifat kedekut, insya-Allah. Ini perkara sedekah kita lah. Jadi zakat tu juga sedekah, tapi sedekah wajib. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Zakat tu wajib lah, jangan kata sunat. Hak kita beri sedekah makan orang, jamu orang makan, tu sedekah sunat. Ada duit dalam poket kita, jumpa orang sedekah, itu sedekah sunat. Tapi sedekah zakat wajib. Siapa tak keluarkan zakat haram. Siapa tak menunaikan zakat, dia meruntuhkan agama Islam, murtad. Na'udzubillah. Dia jadi hukum dia macam tu. Jadi bab sedekah ni pula, hak sedekah sunat, dapat pahala sunat. Maka diberilah ganjaran pahala sebagaimana telah disebut dalam riwayat-riwayat yang telah dibaca dalam kitab ni. Kelebihan orang sedekah. Jadi sebab tu kita dah sampai masa tempoh zakat, maka kena beri. Tu saya kata mengikut kiraan yang telah dibuat oleh bekas Satuan Ulama Ustaz Ma'awang. Dia kata nak bagi zakat kena ikut tahun hijrah. Tahun hijriah, jangan ikut tahun Masihi. Tahun Masihi itu dah melampaui, melebihi hari sampai 365 hari. Islam tak ada 365 hari, dia kata takwim kita. Jadi itu pandangan dia lah, yang saya dengar dalam penyampaian kuliah ataupun tazkirah yang disebut dalam satu masjid baru-baru ni. Jadi saya nak betulkan sedikit fakta berkenaan dengan zakat, maka dia kena ikut kiraan tahun hijriah, jangan ikut tahun Masihi. Jadi sebab itu kita dalam zakat adalah kewajiban, tak dapat tidak. Ini rujuk dalam bab zakat lah. Zakat duit simpanan, zakat pendapatan, zakat barang kemas, zakat bijirin. Ini semua kita kena keluarkan. Daripada 1,025 ringgit wajib kena zakat. Itu kiraan macam tu. 25 ringgit ni haram kita guna pakai dan tak boleh kita ambil makan, nak buat belanja apa pun tak boleh. Dan 25 ringgit ni jika tidak dikeluarkan akan memusnahkan habis semua, sehinggalah kita juga akan rosaknya iman dan Islam. Apabila menafikan tidak wajib zakat, tak perlu bagi zakat,
Maka itulah yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila dipegang teraju pemerintahan, maka beliau memerangi gejala riddah. Umat Islam tak nak keluarkan zakat. Jadi itulah kita. Jadi hak yang jamu tetamu ni sedekah, yang tu sedekah sunat. Jadi mudah-mudahan kata Nabi terpelihara daripada sifat kedekut apabila kita menjalankan dalam perkara yang tersebut. Bila diberi amanah, kena amanah. Dan bila diberikan kita rezeki, buatlah sedekah jariah. Jangan kita telan kita seorang. Bila dah jadi kaya raya, hendaklah ingat orang yang susah, orang miskin. Kita kena bantu mereka. Tu yang Allah jadikan sunnah dalam atas muka bumi ni. Sunnatullah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Dengan tujuannya hak yang kaya tu kenalah hulur bantu kepada yang miskin. Ada golongan yang paling teruk lagi, fuqara. Ni paling teruk. Maka kita nak kena beri kepada mereka. Tu hikmah Tuhan bagi, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi orang kaya pula dia kata asyik minta aja, nak bagi je. Usahalah sendiri. Jangan jadi macam ungkapan Qarun macam tu lah. Dia kata asyik nak minta aja, ini Tuhan bagi kat dia. Hasil usaha dia, kekayaan dia, buat apa nak bagi kat orang? Jangan jadi Qarun, dilaknat oleh Allah. Jadi sebab tu kita kena tunaikan dalam perkara ni, hendaklah kita memberikan sedekah, berikan zakat sebagaimana yang telah dituntut dalam agama Islam. Jadi itu zakat, ada sedekah yang wajib yang kita kena tunaikan. Dalam bab menjamu tetamu, jika tetamu mari di rumah, maka kita yang Tuhan diberkati oleh Allah, dimurahkan rezeki. Amat seronok kita tetamu datang rumah, jadi kita jamu dia, bagi dia makan. Itu sedekah yang berpanjangan. Sebab itu disebut dalam kitab Muhimmah, dia kata apabila tetamu yang makan jamuan kita, kita jamu, setiap suap yang disuap dalam mulut, Allah mengurniakan kamu tuan rumah akan mendapat pahala seperti mana haji dan umrah yang mabrur. Sila rujuk dalam kitab Muhimmah. Jangan rujuk berita harian Tulisan Malaysia kau semua tak jumpa. Rujuk dalam kitab Muhimmah. Dia sebut macam tu, kelebihan kita jamu tetamu ni. Setiap suap yang disumbat masuk dalam mulut tetamu, tuan rumah tu akan dapat pahala haji dan umrah yang mabrur. Betapalah tinggi kehormatan kita menjamu tetamu, bagi tetamu makan, meraihkan tetamu. Kita dimurahkan rezeki tuan-tuan. Jangan kita susah hati, insya-Allah Allah ganti banyak lagi. Ada kelebihan. Sebab tu Nabi suruh je jamulah tetamu kita. Jangan jadi kedekut. Dan bila diberi amanah, tunaikan amanah, jangan mengkhianati amanah. Inilah perkara yang Nabi sebut yang nak dikaitkan dengan sedekah tadi ni. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi sekadar itu, insya-Allah nanti disambung besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.